Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang dipanjatkan dan juga kita kata ditadahkan kehendak ilahi adalah untuk kita sama-sama menilai dan juga melihat bagaimana usaha doa dan juga tawakal itu dapat disertakan sekali dalam usaha kita mendepani pandemik COVID-19. Alhamdulillah pada malam ini kembali bertemu dan juga bersua dalam bicara naratif, kita memberikan seluruhan yang mendalam terhadap beberapa isu yang penting khususnya dalam kita mendepani pandemik ataupun wabak COVID-19. Apa yang penting pada malam ini adalah penilaian dan juga analisis isu itu adalah untuk kita melihat bagaimana COVID-19 yang semakin membuana dan juga bahana ini dapat sama-sama kita selesaikan dan juga kita pastikan rantai jangkitan itu diputuskan. Pada malam ini sudah semestinya satu elemen yang penting disebutkan iaitu persempadanan dan juga pintu masuk negara. Disebutkan dalam piagam PBB apabila kedaulatan negara itu merupakan elemen yang penting bagi sesebuah negara yang berdaftar dengan PBB dan juga elemen persempadanan dan juga pintu masuk merupakan salah satu daripada elemen kedaulatan sesebuah negara. Dalam hal ini, Jabatan Imigresen Malaysia bertanggungjawab dalam memastikan persempadanan pintu masuk urusan dokumen perjalanan masuk dan juga keluar negara dapat disempurnakan dan juga dijalankan dengan jayanya. Alhamdulillah pada malam ini saya mahu bersati dalam bicara naratif untuk kita mengalu-alukan dan juga bersama Datuk Indra Khairul Zaimi Daud, Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, baik alhamdulillah. Baik alhamdulillah Datuk. Kita melihat ya Datuk, Jabatan Imigresen Malaysia dalam melakukan tugas dan juga komitmennya bukan saja menjalankan undang-undang di bawah Akta Imigresen, Akta Anti Pemerdagangan Manusia dan juga Migran, tetapi banyak lagi peranan yang dimainkan oleh Jabatan Imigresen. Secara asasnya Datuk, untuk kita memulakan mukadimah awalan bagi bicara pada malam ini, diceritakan tentang Jabatan Imigresen dan juga mendokong untuk kita mendepani wabak COVID-19 Datuk. Alhamdulillah, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana memberi peluang kepada Jabatan Imigresen Malaysia untuk malam ini ke udara di dalam bicara naratif ini, dan kami boleh berkongsi peranan, cabaran dan mungkin juga pengalaman-pengalaman yang dikutip di sepanjang penglibatan Jabatan Imigresen dalam menguruskan COVID-19 ini. Isu mengenai COVID-19 ini mula dikesan pada penghujung Disember 2019. Ketika itu ia bermula epicenternya di Wuhan, China. Dan dasar ketika itu belum lagi mengenakan PKP. Kita ketika itu dasarnya adalah sekatan perjalanan
ke atas wilayah-wilayah tertentu di negara luar yang dikenakan perintah lockdown oleh negara-negara berkenaan. Saya masih ingat kita bermula dengan sekatan perjalanan ke atas wilayah Hubei dan bandar Wuhan di negara China. Semua penduduk daripada bandar dan daerah ini dihalang untuk masuk ke Malaysia. Jadi imigresen telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan peraturan ini pada ketika itu. Dan satu persoalan yang agak sukar untuk dirungkai ketika itu ialah bagaimana untuk kita tahu yang mereka ini datangnya daripada Wuhan dan Hubei. Dan bagaimana pula kalau sekiranya seseorang warga asing itu dia berada di Wuhan seketika, kemudian dia pergi ke tempat lain, kemudian dia datang ke Malaysia, macam mana kita tahu? Untuk menyelesaikan masalah itu, sedikit kajian dibuat dan imigresen mendapati bahawa penduduk Wuhan dan Hubei ini di dalam pasport mereka terdapat satu ruang yang ditulis tempat di mana pasport itu dikeluarkan. Itu di Hubei. Jadi keputusan dia buat semua yang memegang pasport Wuhan dan Hubei ini dihalang kemasukan. Dan selepas itu beberapa siri sekatan perjalanan diteruskan oleh kerajaan ketika itu, dan antaranya termasuklah Itali, Iran, Korea dan juga Jepun. Semua daripada wilayah-wilayah yang berkaitan, contohnya Tehran, Hokkaido di Jepun, dihalang untuk masuk ke Malaysia. Dan ketika ini peranan Jabatan Imigresen sebagai agensi di barisan hadapan pintu masuk negara ialah menguatkuasakan peraturan dan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami mempunyai hubungan kerja yang baik. Proses ketika itu ialah warga asing yang tiba semua akan disaring terlebih dahulu oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui thermal scanner, dan selepas itu mereka ini akan tiba di kaunter-kaunter immigration. Di kaunter immigration kami menyediakan borang declaration form. Semua warga asing ketika itu mesti mengisytiharkan bahawa mereka tidak pernah berada di wilayah-wilayah yang di lockdown ini. Jika sekiranya mereka didapati melakukan penipuan, dikesan selepas itu, mereka boleh ditangkap dan diusir keluar. Selain daripada immigration, agensi lain yang terlibat ketika itu ialah NADMA, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesihatan sendiri, dan kami bermesyuarat hampir setiap hari juga, dan tidak ada perintah kuarantin lagi ketika itu, kecuali bagi rakyat kita yang dibawa balik daripada wilayah yang di lockdown ini yang dikenakan kuarantin. Jadi itu penglibatan awal imigresen di dalam memerangi COVID-19 ini. Baik, apa yang diceritakan Datuk tadi sudah tentunya adalah untuk kita menilai dan juga melihat gagasan atur gerak bagi Jabatan Imigresen adalah berpandukan kepada arahan dan keputusan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Majlis Keselamatan Negara. Apakala kita melihat sekarang ini situasinya tidak lagi dibenarkan rakyat Malaysia untuk keluar negara ataupun warga negara asing untuk masuk ke Malaysia. Bagaimana gambaran di persempadanan khususnya di pintu masuk lapangan terbang, pelabuhan dan juga pintu-pintu masuk utama negara sekarang ini, Datuk? Perintah Kawalan Pergerakan ini ataupun PKP dikuatkuasakan pada 18 Mac. 18 Mac PKP yang pertama sehingga 31 Mac. Ketika mula-mula dilaksanakan, cabaran besar kepada Jabatan Imigresen ketika itu ialah bagaimana untuk menterjemahkan keputusan kerajaan ini kepada satu bentuk arahan yang mudah difahami. Kerana kami mempunyai 138 pintu masuk dan daripada ini 79 ialah pintu masuk antarabangsa. Dan di pintu masuk ini terdapat pelbagai jabatan dan agensi. Ada pintu masuk yang mempunyai sehingga 25 agensi. Jadi penyelarasan adalah amat penting sekali. Untuk menjawab soalan bagaimana keadaan di pintu masuk kita ketika itu, secara jujurnya saya beritahu pada hari pertama dan kedua terdapat beberapa kekeliruan dan salah faham. Insiden yang melucukan pun ada juga. Contohnya di Bukit Kayu Hitam. Immigration kata tidak boleh masuk, custom kata boleh masuk, akibatnya pemandu lori terperangkap di tengah-tengah. Tetapi selepas hari yang kedua, kami duduk semula berbincang
perbandingan SOP dan antara agensi dengan agensi dia buat, dan penyelesaian dapat dicapai. Mekanisme pengurusan PKP ini satu jawatankuasa khas bermesyuarat setiap hari, dan apa jua kekeliruan dan salah faham di antara agensi akan diselesaikan di sini. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di PKP yang keempat. Isu-isu penyelarasan perbezaan faktoran ini telah berjaya diselesaikan. Baik, sudah semestinya satu pemahaman asas yang perlu difahami, kita membeli tiket penerbangan itu tidak bermakna kita boleh keluar ataupun kita boleh melepasi pintu ataupun garis sempadan negara. Kalau kita lihat, bukan sahaja bercerita tentang COVID-19, gambaran asas bagi laman sesawang Jabatan Imigresen juga ada dipaparkan tentang mereka yang boleh untuk dibenarkan keluar negara atau yang tidak dibenarkan keluar negara. Ini satu perkara yang cukup baik untuk kita bincangkan dalam kesempatan ini, Datuk, untuk kita bercerita tentang pemeriksaan awal terlebih dahulu, sama ada persempadan itu dibuka kepada setiap individu itu, dan dalam pandemik ini bagaimana masyarakat perlu cakna tentang persempadan yang ditutup dan juga urusan keluar negara yang tidak dibenarkan. Dasar di bawah PKP ini adalah amat jelas dan mudah, iaitu rakyat Malaysia dilarang daripada pergi ke luar negara dan warga negara asing disekat daripada masuk ke dalam negara kita. Tetapi sudah tentulah ada beberapa pengecualian yang mesti diberikan. Warga asing yang dikecualikan contohnya duta-duta dan perwakilan di negara asing. Mereka masuk untuk bertugas. Jadi golongan ini diberi pengecualian. Dan selain daripada itu, tidak semua warga negara kita juga dihalang keluar. Mereka yang sememangnya menetap di luar negara, mereka yang menjadi PR kepada negara luar, mereka yang bekerja di luar, yang ini kita beri pelepasan kerana secara teknikalnya mereka tidak tinggal di Malaysia. Jadi tidak adil untuk kita menghalang mereka. Tetapi dengan satu syarat, mereka mesti memberikan perjanjian kepada immigration, pengakuan maksud saya, yang mereka tidak akan pulang dalam tempoh PKP ini dikuatkuasakan. Dan seterusnya di dalam PKP ini juga mulai 4 April, keputusan telah dibuat, iaitu semua warga negara Malaysia yang balik akan dikenakan kuarantin selama 14 hari. Dan warga negara asing juga dikenakan kuarantin dan mereka mesti membiayai sendiri perbelanjaan mereka itu. Adakah apabila warga negara Malaysia yang dibawa pulang dari luar negara dalam tempoh PKP ini, seandainya mereka tiba di lapangan terbang itu dan juga diambil ujian kesihatan oleh pihak KKM, adakah mereka perlu mengisytiharkan sejarah perjalanan mereka, kontak rapat mereka di luar negara dan perlu diserahkan kepada immigration itu? Sekarang tidak perlu lagi. Di bawah dasar sekatan perjalanan mengikut lockdown dahulu, mereka perlu isytihar melalui declaration form. Tetapi sekarang oleh kerana semua akan dikuarantin, mereka tidak perlu membuat apa-apa pengisytiharan lagi, tetapi mereka perlu berkongsi maklumat dengan pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan jika sekiranya mereka didapati positif, untuk membolehkan KKM mengesan kontak rapat mereka, siapa yang berhubung dengan mereka dan sebagainya. Okey, Datuk, satu penjelasan awalan yang cukup kolektif. Seketika nanti mungkin kita akan lebih memperincikan tentang dasar tugas dan juga peranan anggota penguatkuasa bagi Jabatan Imigresen Malaysia dalam memastikan undang-undang itu dikuatkuasakan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Baik, kembali dalam Bicara Natif, sudah semestinya kita masih lagi bersama dengan Datuk Indra Khairul Zaimi Daud, Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia. Datuk, tadi secara awal kita dah pun bercerita tentang mukadimahnya, tentang apa yang dilaksanakan dan juga bagaimana pelaksanaan operasi oleh Jabatan Imigresen berdepan dengan isu COVID-19. Cuma sepanjang PKP ini kita dimaklumkan sebahagian daripada operasi pentadbiran kerajaan dihadkan ataupun dikurangkan. Bagi Jabatan Imigresen, bagaimana pelaksanaan operasi dan juga pegawai-pegawainya, Datuk? Dalam tempoh pelaksanaan PKP ini, oleh kerana pergerakan dihadkan, saya telah membuat keputusan supaya Jabatan Imigresen berfungsi dengan kekuatan 1/3 daripada jumlah sebenar. Kami mempunyai 14,800 orang pegawai dan anggota. Dan sekarang ini yang betul-betul bertugas di pejabat hanyalah 1/3, lebih kurang 5,000. Dan mereka ini kebanyakannya berada di pintu masuk, di depo dan juga di dalam sektor operasi kami. Bagi tugas-tugas admin yang lain, mereka boleh melaksanakan tugas harian tersebut dari rumah sebenarnya.
dengan menggunakan teknologi yang ada. Baik. Dan untuk pengurusan dan sebagainya itu bagaimana dilaksanakan? Adakah berlaku pertukaran pegawai saban hari ataupun masih menggunakan kekuatan dan juga anggota yang sama? Bagi pegawai yang bertugas dari rumah ini, mereka secara rotation sebenarnya perlu datang ke pejabat. Bukanlah bermakna sepanjang masa duduk di rumah. Mereka diberikan tugasan. Selepas tugasan berkenaan disiapkan, mereka akan datang ke pejabat. Dan kemudian pegawai lain pula akan bertugas daripada rumah. Bagi penugasan di depo-depo, agak sukar untuk dilaksanakan tugas daripada rumah. Di depo tahanan imigresen kami beroperasi pada tahap kekuatan seperti biasa. Bermakna kalau di sebuah depo itu ada 150 orang pegawai, kesemuanya bertugas seperti biasa. Dan bagi pintu masuk seperti lapangan terbang terutamanya, yang ini dikurangkan. Di KLIA contohnya, kalau sebelum ini ada 38 kaunter untuk menerima ketibaan pelancong, sekarang dikurangkan kepada 5 ataupun 6 sudah memadai kerana tidak ada lagi kemasukan, kecuali kemasukan warga negara kita yang dibawa pulang. Dan di Johor agak berbeza sedikit, kerana di Johor kita menguruskan kepulangan pekerja-pekerja kita dari Singapura. Dan di sini tidak cukup dengan kekuatan 1/3 ini. Anggota di sana ramai untuk membolehkan proses kemasukan dan kuarantin pekerja-pekerja kita ini berjalan dengan lancar. Okey. Datuk, di bawah Jabatan Imigresen juga turut melaksanakan undang-undang dan juga peraturan di bawah Akta Anti Pemandangan Orang dan juga Migran, yang mana dalam hal ini beberapa isu seperti pendatang asing tanpa izin dan juga beberapa isu yang terkandung di bawah akta tersebut dikuatkuasakan oleh Jabatan Imigresen. Adakah sepanjang PKP ini masih lagi operasinya itu seperti biasa dan bagaimana gambarannya sekarang? Di sepanjang PKP ini, bagi mengelakkan berlakunya terlalu ramai pegawai bertugas dan berada di satu-satu tempat, operasi yang selama ini dilaksanakan setiap hari digantikan dengan omnipresent. Kami mengenal pasti tempat-tempat hotspot di kawasan Lembah Kelang ini. Kesemuanya ada 7 tempat hotspot dan pegawai-pegawai ditempatkan di sini untuk membuat pemerhatian. Walau bagaimanapun, saya ingin tegaskan tidak bermakna dengan kaedah omnipresent ini imigresen tidak melaksanakan operasi langsung. Pada beberapa hari yang lepas, 23 April baru-baru ini, kami menumpaskan satu sindiket pelacuran di mana wanita-wanita asing yang berada di dalam negara kita ini secara terang-terang melakukan kegiatan yang menyalahi undang-undang ini. Dan kesemua mereka telah diserbu dan ditangkap. Jadi tidak bermakna imigresen tidak melaksanakan operasi sepenuhnya. Pemerhatian dijalankan dan jika terdapat maklumat tetap akan dilaksanakan tangkapan. Okey. Kita melihat, Datuk, beberapa rantaian kes yang dikesan sebagai perintah kawalan pergerakan diperketatkan, khususnya di kawasan mungkin di Kuala Lumpur ada beberapa kawasan yang banyak didiami oleh warga negara asing. Jadi dalam hal ini adakah Jabatan Imigresen juga bekerjasama dengan KKM dalam mengenal pasti data-data dokumen maklumat warga negara asing diselaraskan dengan data-data daripada Kementerian Kesihatan untuk tujuan COVID-19? Imigresen membantu agensi-agensi yang terlibat di dalam pelaksanaan PKPD ini, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Contohnya di Jalan Masjid India. Kita ada Masjid India itu sendiri, Selangor Mansion, Melayan Mansion dan One City Plaza. Di sini terdapat lebih kurang 4,500 warga asing. Tetapi saya ingin membetulkan tanggapan, bukan semua warga asing ini ialah pendatang asing tanpa izin. Ada di kalangan mereka ramai di kalangan mereka yang mempunyai pas dan permit yang sah untuk berada di negara kita. Mereka ialah pekerja. Peranan Jabatan Imigresen di kawasan-kawasan PKPD ini ialah membantu Kementerian Kesihatan mencatatkan rekod nama, dokumen dan sebagainya yang dimiliki oleh warga asing ini. Dan selain daripada itu, kami juga membantu agensi yang lain, polis, ATM di dalam pelaksanaan perintah PKPD ini. Okey.
Baik Datuk, apabila kita juga bercerita tentang pergerakan rentas sempadan atau rentas negeri ini yang mana melibatkan mungkin kalau negeri di Semenanjung hanya melibatkan perintah daripada pihak Polis Diraja Malaysia, tetapi berlainan isunya dan juga atmosferanya kalau melibatkan Sabah Sarawak dan juga hubungan dengan Semenanjung untuk pergerakan pergi dan balik. Jadi bagaimana dalam hal ini Jabatan Imigresen menyelia dan juga mengawal selia pergerakan dengan kerajaan negeri bagi memastikan sama ada penduduk Sabah atau Sarawak dan Semenanjung boleh melaksanakan perjalanan dalam tempoh PKP. Yang pertama sekali saya jelaskan perjalanan-perjalanan yang dibenarkan ialah perjalanan untuk tujuan rasmi, bekerja, perniagaan yang mungkin dibenarkan. Tetapi sebelum perjalanan itu dilaksanakan, kebenaran mesti diperolehi terlebih dahulu daripada sama ada kerajaan negeri Sabah ataupun kerajaan negeri Sarawak. Dan setibanya di sana mereka akan dikenakan kuarantin selama 14 hari juga. Dan termasuklah juga rakyat kita yang dibawa pulang daripada luar negeri ini, mereka juga akan dikenakan kuarantin di sana selama 14 hari. Jadi prosesnya ialah mereka mesti memohon kebenaran terlebih dahulu daripada kerajaan negeri yang berkaitan. Tujuan kedatangan ke sana mesti dinyatakan. Okey, maknanya apa-apa sebarang bentuk dokumen yang untuk pengisytiharan perjalanan diminta oleh kerajaan negeri semuanya tertakluk oleh kuasa kerajaan negeri itu. Ya. Baik. Itu kita bercerita tentang proses untuk kita menilai dan juga menghadapi wabak COVID-19. Dalam hal ini Jabatan Imigresen juga salah satu daripada elemen penting bagi Majlis Keselamatan Negara dan kita sudah masuk mungkin esok kita akan masuk ke tahap keempat bagi Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi bagaimana Jabatan Imigresen melihat dan juga menilai situasi ini yang kata Ketua Pengarah Kesihatan kita sudah berjaya melandaikan kes tersebut. Bagaimana Datuk menilai situasi kita sekarang ini? Seperti mana yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, kita belum memenangi peperangan ini, tetapi kita tidak kalah. Walaupun sekarang ini terdapat tanda-tanda keadaan yang bertambah baik, tetapi ini tidak bermakna masyarakat ataupun rakyat boleh leka, boleh mengabaikan perintah-perintah di bawah PKP ini. Mereka tetap perlu patuh kepada arahan supaya duduk di rumah. Jangan keluar ke mana-mana kerana kalau keluar nanti akan dikenakan tindakan di bawah undang-undang. Jadi kalau ditanya pandangan saya menyatakan bahawa masyarakat dan rakyat tetap perlu patuh kepada arahan PKP ini sepenuhnya walaupun keadaan telah menunjukkan agak bertambah baik sekarang ini. Bukan saja rakyat tetapi warga negara asing yang sedang bekerja di Malaysia juga tertakluk kepada Perintah Kawalan Pergerakan itu. Ada kes-kes yang dilaporkan warga negara asing yang melanggar urusan ataupun undang-undang yang termaktub di bawah Perintah Kawalan Pergerakan atau Akta Imigresen itu? Ada beberapa tangkapan yang dibuat oleh pihak PDRM. Kalau kita membaca di dalam media beberapa hari yang lepas, sekumpulan pekerja asing di Sepang ditangkap kerana mereka berpesta air, ini Songkran. 41 daripada mereka ini telah pun ditangkap, dikenakan denda 1,000 dan sekarang ini berada di dalam tahanan imigresen. Mereka ini boleh diusir kerana menyalahi peraturan dan undang-undang negara kita. Walaupun tidak ada pelanggaran di bawah Akta Imigresen, tidak tinggal lebih masa, mempunyai dokumen, tidak menyalahgunakan dokumen berkenaan, tetapi oleh kerana pelanggaran peraturan ini mereka boleh dikenakan tindakan di bawah akta dan peraturan-peraturan imigresen. Baik, itu diceritakan tentang apa yang digambarkan kerangka bagi akta juga peraturan di bawah Akta Imigresen dan sebagainya. 全力配合行动管制令。 Termana nasihatkan kepada Yop dan Yung. Duduklah di rumah. Tak usah pergi ngayak ngata lah. Masuklah 10 kali pun. Hampa jangan lalu ketegak sangat. Ibu kago nak pergi ke pasar. Kok iyo ada bondo ponting, bondo mustahak nak bondo keluar tu? Pastikan berseorangan dan hanya untuk membeli keperluan asas. Tak payahlah berjaga-jaga bersatu bas, satu lori nak pergi belinya sebab yang bayar pun seorang itu juga. Jangan duk bawa anak-anak nak. Lepas tu hampa jaga jarak hampa antara orang lain. Pakai mask. Tangan tu basuh dengan sanitizer tu. Kelik di rumah, mandi selalu, basuh baju selalu. Duduk je untuk kat rumah tu. Untuk kita juga. Lebih baik duduk rumah bersama keluarga. Tanggal ini anbana kudumat tinurunan selalu linggal. Kesian antara polis, doktor, nurse
askar yang bekerja untuk kita deh. So itu yang apa Cok? Stay home, stay safe. Baik, beberapa minggu yang lalu dalam urusan membawa pulang rakyat Malaysia yang mungkin terkandas ataupun terjejas akibat wabak COVID-19 di luar negara, urusan penghantaran pulang itu telah pun selamat dilaksanakan secara berperingkat. Dalam hal ini juga Jabatan Imigresen mempunyai atasye ataupun pegawai mereka sendiri di luar negara bekerjasama erat dengan Kedutaan Besar Malaysia di luar negara untuk membantu membawa pulang. Mungkin Datuk boleh perincikan tentang urusan perjalanan dan juga pendokumentasian bagi membawa pulang rakyat Malaysia yang terjejas di luar negara, Datuk. Immigration kami mempunyai pegawai-pegawai atasye di 27 office di luar negara, di pejabat-pejabat kedutaan kita. Apabila kerajaan memutuskan untuk membawa pulang rakyat kita daripada satu-satu negara, tugas pegawai-pegawai atasye ini ialah menguruskan urusan dokumentasi dengan pihak immigration di negara berkenaan. Dan bukan itu saja. Jika sekiranya rakyat kita yang hendak dibawa pulang itu berada jauh daripada kawasan di mana pegawai atasye ini berada, daripada pejabat-pejabat kedutaan, mereka perlu turun ke kawasan berkenaan bersama dengan pegawai kedutaan dan agensi lain. Saya beri contoh, dalam bulan Januari apabila kita membawa pulang rakyat kita di Wuhan, ketika itu Wuhan telah pun ditutup, tidak ada pengangkutan darat, lapangan terbang ditutup. Pegawai atasye immigration daripada Beijing ini terpaksa melakukan perjalanan darat bersama pegawai lain sejauh 1,000 kilometer daripada Beijing untuk datang ke Wuhan ini bagi menguruskan urusan dokumentasi dan juga urusan kebajikan rakyat kita di situ. Dan pada petang tadi kita telah membawa pulang pelajar-pelajar kita daripada Indonesia, daripada daerah Temboro, dan pegawai kedutaan bersama dengan pegawai atasye immigration turun ke sana daripada Jakarta untuk membantu menguruskan mereka. Jadi inilah peranan yang dimainkan oleh pegawai atasye immigration. Kami bekerjasama dengan pegawai kedutaan, mungkin juga pegawai agensi lain yang berada di situ, PDRM, ATM contohnya, untuk memastikan bahawa rakyat kita ini selamat sampai ke negara, ke tanah air. Okey, Datuk sebutkan dalam jawapan Datuk sebentar tadi tentang kerjasama dengan agensi lain. Kita melihat persepadan negara yang meliputi udara, lautan dan juga pintu-pintu masuk utama. Bagaimana dalam hal ini Jabatan Imigresen memastikan aliran gerak kerja dan juga gerak atur itu dirangka secara selari dan juga selaras dengan mungkin Jabatan Kastam, APMM, Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga pihak Polis Diraja Malaysia, Datuk? Satu perkara yang menarik yang ingin saya kongsikan, di dalam pelaksanaan PKP ini secara tidak langsung sebenarnya kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan ini, khususnya di dalam sektor keselamatan, bertambah erat dan kukuh. Kerana apa? Kerana kami mempunyai one common enemy, satu musuh yang sama. Jadi apabila musuhnya sama, objektifnya sama dan matlamatnya sama. Jadi kerjasama di dalam isu-isu sempadan, isu-isu yang berlaku di pintu masuk seperti mana yang saya utarakan di peringkat awal tadi, ia begitu erat dan begitu baik sekali. Tidak ada isu masing-masing ingin mendahului di antara satu sama lain, tidak. Kerana kita ada misi nasional di sini, iaitu menamatkan seberapa cepat yang boleh ancaman COVID-19 ini. Dan alhamdulillah kerjasama itu begitu baik dan begitu erat sekali sekarang. Okey. Dalam hal kita mendepani wabak COVID-19, saya teringat perumpamaan yang menyebut menarik benang di dalam tepung, benang tidak putus ataupun kita melihat tepung itu tidak berselerak. Tetapi bagaimana kita menilai situasi sekarang ini, mungkin spektrumnya itu berbeza kerana masyarakat sekarang sudah mula menggunakan media sosial dalam menyampaikan maklumat yang sama ada sahih ataupun tidak, dan mereka lupa untuk menilai maklumat itu kandungan dan isi kandungannya. Banyak yang ditularkan tentang isu-isu yang juga berkaitan tentang Jabatan Imigresen, persepadan dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat situasi ini adalah situasi yang akan memburukkan lagi keadaan sebenarnya? Saya
dalam 2-3 hari ini saya lihat begitu banyak isu-isu yang melibatkan immigration, yang melibatkan persempadanan negara dibangkitkan di dalam media-media sosial ini. Dan nasihat saya lah, kalau sekiranya dirasakan maklumat itu tidak benar, jangan sekali-kali disebarkan. Beberapa minggu yang lepas ada disebarkan satu berita kononnya berlaku rempuhan di bangunan Sultan Iskandar di Tambak Johor. Dan ditularkan. Sedangkan perkara itu sebenarnya perkara yang tidak benar. Gambar yang ditularkan itu ialah latihan memadam kebakaran yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Malaysia pada bulan Disember 2011. Dan akibatnya ada yang didakwa kerana menyebarkan berita palsu ini. Jadi itulah nasihat saya. Dalam keadaan sekarang ini, kami agensi-agensi keselamatan perlu fokus kepada menangani COVID-19 ini. Jadi janganlah ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab pula yang memainkan perasaan masyarakat, perasaan rakyat dengan menyebarkan berita-berita yang palsu dan tidak benar ini. Saya juga mungkin amat gusar melihat kecenderungan penyebaran berita-berita seperti ini kerana kebanyakannya melihatkan kepada kalau apa juga bidang tugas yang dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen, mungkin ada yang suka untuk menjadikan ia sebagai satu perkara yang disalaharti. Sebenarnya apabila kita bercerita tentang persepadanan, kita juga bercerita tentang hubungan baik dengan negara luar dan juga hubungan politik antarabangsa. Jadi bagaimana dalam hal ini Jabatan Imigresen juga amat memberi penelitian yang berat terhadap hubungan luar antarabangsa di samping menjaga persepadanan dan juga pintu masuk negara. Ya, immigration sebenarnya mempunyai peranan yang agak penting juga di dalam mengekalkan hubungan dua hala di antara negara kita dengan negara-negara jiran, khususnya dalam tempoh PKP ini ataupun dalam tempoh era COVID-19 ini, bermula daripada bulan Januari dahulu, ada rakyat daripada negara-negara jiran yang terkandas. Terkandas kerana mungkin isu kesihatan, kerana mereka gagal mendapatkan penerbangan balik. Jadi mereka yang terkandas ini dalam masa yang sama juga pas ataupun visa mereka tamat. Immigration tidak menangkap mereka ini dan meletakkan di dalam depo. Sebaliknya kami hubungi kedutaan masing-masing dan maklumkan bahawa terdapat warga negara mereka yang terkandas dan mereka dibenarkan untuk terus tinggal sehinggalah mereka ini mendapat penerbangan keluar. Dan sekarang juga sebenarnya isu pengusiran keluar pendatang asing tanpa izin yang berada di depo-depo immigration terhenti seketika kerana negara-negara jiran tidak bersedia untuk menerima mereka. Dan jika itu keputusannya, kami bekerjasama dengan pihak Wisma Putra untuk rundingan secara baik dijalankan. Kita memohon supaya kalau boleh kebenaran diberikan untuk membolehkan kita menghantar balik rakyat negara mereka ini. Datuk, warga negara asing yang ditahan di depo tahanan itu dalam tempoh PKP ini adakah masih lagi diberikan rawatan kesihatan, pengesanan kesihatan seperti biasa dan juga bantuan makanan dan keperluan asas seperti biasa untuk kelangsungan hidup mereka, Datuk? Mereka yang berada di depo ni sebenarnya bukan ditahan di dalam tempoh PKP. Mereka telah berada sejak daripada bulan Januari lagi. Mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan di bawah Akta Immigration. Dari segi kebajikan ni dijaga. Makan, minum disediakan. Jika ada masalah kesihatan akan diberikan rawatan. Sepanjang tempoh PKP ini saya telah menutup lawatan oleh pihak luar ke semua depo-depo untuk mengelakkan berlakunya jangkitan COVID-19 ini. Kerana jika berlaku jangkitan, ia akan mewujudkan satu kluster baru yang mana akan merebak kepada pegawai dan petugas yang berada di sana. Alhamdulillah setakat ini kita belum ada lagi kluster yang melibatkan warga asing di depo-depo ni. Alhamdulillah. Dan dalam hal itu, apabila kita bercerita tentang mereka ataupun warga negara asing ini, ramai yang hanya melihat kepada bilangan warga negara asing dengan izin ataupun tanpa izin di Malaysia yang katanya bertambah saban tahun dan juga saban hari. Tetapi mereka alpa tentang berapa ramai yang sudah dihantar pulang ataupun sudah disegerakan proses penghantaran pulang semula ke negara mereka. Jadi ini kesempatan yang mungkin boleh Datuk kongsikan di sebalik peningkatan kes itu, peningkatan penghantaran pulang juga meningkat saban hari, Datuk.
Pada tahun lepas, tahun 2019, jumlah warga asing yang kami hantar pulang lebih kurang 58,000. Ini semua ialah pendatang asing tanpa izin. Dan pada tahun ini proses berkenaan berjalan dengan lancar sebenarnya di dalam bulan Januari dan sehingga ke pertengahan bulan Februari. Kita telah pun berjaya menghantar keluar ataupun dalam istilahnya pengusiran seramai lebih kurang 14,000 warga asing. Sekarang di dalam depo terdapat 12,746. Yang ini terhenti seketika prosesnya kerana PKP yang saya maklumkan sebentar tadi. Baik, itu penjelasan yang kolektif bersama dengan Datuk. Mungkin kita akan berehat seketika untuk kita nak mempowerkan lebih gambaran juga lebih teliti. Tapi sebelum kita berehat, Datuk, ada juga yang diceritakan tentang sindikat ini. Yang sindikat yang banyak berlaku ini, apabila diceritakan tentang bagaimana pelaksanaan modus operandi sindikat itu yang kadang-kala membolosi ataupun kadang-kala terlepas. Tetapi tindakan penguatkuasaan tetap dilakukan. Jadi bagaimana pihak Jabatan Imigresen memastikan penguatkuasaan dan juga pelaksanaan undang-undang yang tegas terhadap mereka yang melaksanakan sindikat-sindikat di bawah akta yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Imigresen? Tidak ada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba mengambil kesempatan sama ada untuk menyelundup masuk pendatang asing tanpa izin ataupun mengambil kesempatan dengan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan akta immigration. Omnipresent yang saya maklumkan tadi, pemerhatian dia buat, dan di samping itu kerjasama antara immigration dan PDRM khususnya. Jika ada sebarang maklumat, jika dirasakan bahawa perkara berkenaan tidak mampu untuk dilakukan oleh immigration sendirian, kami akan melaksanakan operasi secara bersama, operasi bersepadu dengan PDRM dan juga agensi-agensi yang lain. InsyaAllah, tiada kompromi, maksudnya tidak ada yang terkecuali daripada dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Datuk, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga ada menyebut selepas ini kita akan memulakan satu penghidupan normal yang baru. Jadi mungkin selepas tamat tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, walaupun kita bebas bergerak, namun pergerakan itu dihadkan. Kita nak tahu situasi dari segi pintu masuk, keluar masuk negara, bagaimana? Adakah ada perbincangan lanjut mengenai situasi tersebut, Datuk? Pembukaan pintu masuk dari segi kapasiti pegawai yang akan ditempatkan adalah bergantung kepada keputusan kerajaan nanti yang berkait rapat dengan pelaksanaan PKP ini. Dalam sekarang ini, walaupun PKP satu hari nanti ditamatkan, tetapi COVID-19 ini kita faham bahawa belum ada vaksin dan ia mungkin akan terus berada untuk tempoh jangka masa yang amat panjang. Dan saya sebenarnya melihat COVID-19 ini sebagai satu game changer kepada perubahan hidup rakyat, perubahan hidup masyarakat, bukan saja di Malaysia tetapi di peringkat antarabangsa. Dan ini nanti akan memberi kesan, amalan-amalan norma baru dalam masyarakat akan memberi kesan kepada corak pengoperasian Jabatan Imigresen, cara kami bekerja. Tidak boleh lagi business as usual. Saya beri contoh social distancing ini, penjarakan sosial akan menjadi satu lifestyle baru sementara menunggu adanya vaksin ataupun tamatnya COVID-19 ini. Jadi kalau sebelum ini Jabatan Imigresen boleh memproses seramai 300 orang misal kata di kaunter, akibat daripada social distancing ini nanti mungkin hanya 150 kerana jarak-jarak yang perlu dilaksanakan ini. Jadi di sini saya melihat Imigresen perlu membuat perubahan dan kami sedang ke arah itu. Perubahan dari segi cara bekerja, cara beroperasi, bagaimana kualiti sistem penyampaian itu dapat dikekalkan dalam keadaan kehidupan yang telah pun berubah. Dan jawapannya ada dengan teknologi. Baik. Dengan teknologi mungkin memungkinkan untuk kita memudahkan kehidupan dan juga penghidupan normal baru manusia.
Kita bersua dalam Bicara Naratif. Sudah semestinya masih lagi bersama dengan Datuk Indra Khairul Zaimi Daud, Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia. Kita memberikan suluhan mendalam terhadap fungsi dan juga peranan Jabatan Imigresen dalam mendepani pandemik COVID-19 dan juga apakah fungsi-fungsi asas yang perlu kita fahami. Tadi Datuk juga bercerita tentang penggunaan teknologi atau penggunaan dalam talian ini. Yang penting adalah kita melihat apabila beberapa pejabat di Jabatan Imigresen juga ditutup sepanjang tempoh PKP ini, sebenarnya urusan untuk dengan imigresen juga boleh dilaksanakan melalui dalam talian. Apa yang boleh dikongsikan bersama dalam hal ini, Datuk? Terdapat beberapa jenis perkhidmatan yang pelanggan boleh melaksanakannya secara online dengan Jabatan Imigresen Malaysia. Yang pertama, perkhidmatan untuk memperbaharui pasport ataupun memohon pasport baru. Ini boleh dibuat melalui perkhidmatan online, My Passport Online. Pemohon boleh memohon terlebih dahulu dan apabila telah siap, mereka boleh datang untuk membuat kutipan di samping menyerahkan beberapa dokumen original yang diperlukan oleh pihak jabatan. Selain daripada itu, kami juga ada sistem MAID online, dan permohonan MAID untuk kali pertama boleh dibuat secara online. Dan selain daripada itu, saya maklumkan tadi terdapat sekarang ini warga negara asing ini, mereka yang tinggal tetap di Malaysia, visa ataupun PAS mereka tamat dalam tempoh PKP. Pejabat ditutup. Jadi penyelesaian kepada masalah ini, bagi urusan-urusan visa, mereka boleh mendapatkan tarikh untuk appointment melalui sistem yang dikenali sebagai ProQ. Jadi bahagian visa dan PAS di Jabatan Imigresen akan memberikan mereka tarikh untuk datang. Dan bagi urusan melibatkan expatriate, ini semua boleh dilaksanakan secara online melalui ESD online sistemnya ataupun My Expat online. Jadi saya maklumkan tadi teknologi adalah penyelesaian kepada corak kehidupan baru masyarakat akibat daripada COVID-19 ini. Immigration tidak boleh lagi berfungsi dengan cara lama. Pelanggan datang mengambil nombor berbaris begitu panjang untuk mendapatkan perkhidmatan. Ini semua antara perubahan-perubahan yang sedang dikaji. Dan selain daripada itu, urusan pembayaran juga sebenarnya. Secara kebetulan pada tahun ini, salah satu daripada fokus kami ialah pembayaran online sepenuhnya. Sekarang bayaran-bayaran untuk urusan immigration boleh dibayar melalui credit card, debit card, dan pada minggu lepas Kementerian Keuangan telah memberikan kelulusan untuk kami menggunakan aplikasi e-wallet ini. Jadi tidak perlu lagi menggunakan cash selepas ini. Kita tahu kadang-kadang cash pun mungkin tidak begitu selamat dengan COVID-19 yang masih ada ini, mungkin dijangkiti dan sebagainya. Jadi penggunaan keadaan online ini adalah lebih selamat dan lebih meyakinkan. Itu menjawab persoalan apabila sekiranya PKP ini ditamatkan nanti dan sekiranya rakyat ingin melakukan urusan di Jabatan Imigresen, urusan secara dalam talian itu lebih memudahkan dan juga lebih akan mengelakkan berlakunya, kita kata, lambakan manusia di Pejabat Imigresen juga, Datuk. Baik, Datuk, isu tentang secara asasnya kita nak tahu dari segi ramai yang bertanyakan kepada di peringkat Jabatan Imigresen sendiri, apakah antara kriteria yang terkandung dalam Jabatan Imigresen untuk tidak membenarkan seseorang individu itu untuk melakukan perjalanan ke luar negara dan dokumennya disikat daripada keluar negara selain daripada COVID-19 ini? Kalau di luar COVID-19, secara amnya rakyat tidak disekat untuk keluar negara bagi urusan melancong, perniagaan dan sebagainya, kecuali mereka yang disenarai hitamkan. Disenarai hitamkan oleh agensi-agensi keselamatan seperti PDRM, SPRM dan termasuk juga agensi lain seperti Bank Negara, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Custom. Mereka yang mempunyai rekod dengan agensi-agensi ini dilarang untuk meninggalkan negara. Dan ini sememangnya kita kuat-kuasakan. Baik, insya-Allah kita harapkan agar masyarakat faham dan juga cakna dengan peraturan yang terkandung dan juga undang-undang yang terkandung di bawah Jabatan Imigresen Malaysia. Juga Datuk, apabila kita nak bercerita tentang pandemik COVID-19 ini, sudah semestinya kita tidak tahu lagi bilakah ia akan berakhir dan kita tidak tahu bagaimana impak dan juga dampaknya kepada Malaysia selepas ini. Dalam hal ini, adakah untuk kita menilai, memberikan dokongan kepada usaha kerajaan, bilangan anggota bagi pihak Jabatan Imigresen dikira sudah mencukupi
ataupun akan berlaku lagi pertambahan anggota bagi pihak Jabatan Imigresen? Saya boleh katakan bilangan anggota yang ada sekarang ini mencukupi sebenarnya. Ya, sebab itu saya tekankan kepada penggunaan teknologi digital dan online ini supaya tidak perlu jabatan menambah anggota, ya, mengambil lebih ramai anggota-anggota baru sebenarnya. Penggunaan teknologi ini membolehkan tenaga manusia itu digantikan oleh mesin, robotik, teknologi, artificial intelligence dan sebagainya. Jadi buat masa sekarang saya melihat tidak perlu pada pertambahan anggota. InsyaAllah. Kita juga nak bercerita tentang anggota, satu penghargaan kepada anggota dan juga anggota ini tertakluk kepada undang-undang di bawah penjawat awam. Makanya sesiapa yang menghalang tugas-tugas penjawat awam boleh didenda ataupun boleh didakwa. Jadi dalam hal ini bagaimana Datuk memberikan tamsilan kepada peranan anggota Jabatan Imigresen ini sebenarnya sama penting dengan anggota badan beruniform lain dan masyarakat perlu sentiasa memberikan kerjasama kepada JIM. Kalau kita lihat sekarang ini immigration dalam tempoh PKP ini kami bertugas di pintu masuk. Jadi kami tidak kelihatan di atas jalan raya melaksanakan sekatan jalan raya dan sebagainya. Walaupun kuasa itu turut diberikan oleh Kementerian Kesihatan, tetapi buat masa ini tidak ada keperluan. Di pintu-pintu masuk saya sangat berharap supaya dalam keadaan sekarang ini rakyat kita faham peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Janganlah cuba datang ke mana-mana lapangan terbang, cuba untuk melakukan perjalanan dan sebagainya. Dilarang dan patuhlah kepada arahan ini. Baik Datuk, dalam ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri juga disebutkan sebenarnya selepas setiap kesulitan itu akan hadirnya kesenangan ataupun kemaslahatan kepada masyarakat dan juga kemudahan kepada masyarakat. Jadi ini juga digambarkan oleh petugas-petugas Barisan Harapan juga selepas setiap komitmen yang diberikan itu akan hadir faedah dan juga manfaatnya. Mungkin dari pandangan peribadi Datuk sendiri mewakili Jabatan Imigresen, tamsilan kepada ucapan oleh amat berhormat Perdana Menteri itu. Kalau kita baca di dalam akhbar-akhbar tempatan, kesan ekonomi yang kita alami daripada COVID-19 ini begitu besar sekali. Kita melihat juga berlaku kematian. Jadi apa yang boleh saya simpulkan ialah ancaman keselamatan ekonomi dan keselamatan kesihatan daripada COVID-19 ini adalah satu perkara yang real. Ia bukan satu perkara yang boleh diambil ringan, yang boleh dianggap remeh dan sebagainya. Dan untuk itu rakyat perlu patuh sepenuhnya kepada PKP ini. Dan insya-Allah saya ingin petik kata-kata yang amat berhormat PM, after rain comes the sun, insya-Allah. InsyaAllah. Ucapan Datuk secara ringkas kepada petugas-petugas anggota Jabatan Imigresen Malaysia yang mungkin sedang bertugas sekarang ini meninggalkan keluarga, memberikan komitmen dan juga bekerja untuk menjaga keselamatan negara dan juga untuk menjadi antara petugas Barisan Hadapan yang menjaga keselamatan masyarakat secara amnya, Datuk. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan syabas kepada pegawai-pegawai imigresen yang sekarang ini sedang bertugas di pintu-pintu masuk, yang sekarang ini sedang menjalankan amanah mereka di depo-depo tahanan imigresen secara 24 jam. Amanah yang diberikan ini adalah amat besar demi untuk keselamatan dan kedaulatan negara. Kita laksanakanlah sehingga ke tahap terbaik yang kita mampu. Syabas dan tahniah kepada semua pegawai-pegawai yang telah memberikan komitmen yang begitu baik dan tidak ada sebarang yang dikatakan kompromi di dalam kita melaksanakan undang-undang imigresen ini. InsyaAllah satu penghargaan juga kepada Jabatan Imigresen Malaysia, anggotanya dan juga seluruh warga Jabatan Imigresen Malaysia dalam memberikan komitmen untuk kita berdepani wabak COVID-19, tidak terkecuali petugas-petugas Barisan Hadapan yang sedang bertugas sekarang ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk Indra Khairul Zaimi Daud, Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia. Saya Mak Bersati dan juga terima kasih kami Mak Bersati atas kesudian Datuk bersama kami dalam Bicara Hati pada malam ini. Sememangnya janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286 itu
itu amat pasti bahawasanya Allah tidak memberati seseorang melainkan yang terdaya olehnya. Dia akan mendapat ganjaran atas kebaikan yang diusahakannya dan juga akan mendapat kita kata dosa atas kesalahan yang diusahakannya. Itu saja perkongsian kami dalam Bicara Nanti pada malam ini. InsyaAllah teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM. Kami membawakan dari semasa ke semasa perkembangan berkenaan COVID-19. Jangan lupa saban hari kami juga bawakan sidang media harian, juga sidang media berkaitan keselamatan dan juga bukan keselamatan berkaitan COVID-19, dan juga sama-samalah kita tangani wabak COVID-19 ini bersama, patuhi perintah kawalan pergerakan. Assalamualaikum, selamat malam.